Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Penang dalam saingan Liga Super perlawanan tertunda lah, yang mana Kedah berjaya menang 2-1 hasil jaringan dari Fazrul Daniel dan juga dari Moses Atede, manakala gol pasukan Penang dijaringkan oleh Sony Saad. Gol Moses Atede adalah gol yang boleh dikatakan volley yang sangat lawa, dan yang paling penting adalah sebelum 1 minit perlawanan ditamatkan waktu masa tambahan, memang gol tu memang orang kata apa, gol tu memang semua menjerit. And sebab apa? Sebab Kedah berjaya membawa pulang 3 mata. So congrats untuk Kedah, walaupun dalam game ni nampak struggle daripada segi untuk memecah belahkan pertahanan pasukan Penang, dan dalam pada masa yang sama daripada segi klinikal boleh dikatakan Kedah gagal memanfaatkan peluang-peluang yang sedia ada, walaupun ada beberapa percubaan yang sepatutnya boleh disudahkan dengan lebih baik, tetapi percubaan-percubaan tersebut dilakukan agak melambung tinggi, tidak tepat kepada sasaran dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan perkara yang positif dalam gameplay pasukan Kedah. Perkara pertama yang saya nak highlightkan adalah tentang penggunaan daripada Arif Farhan sebagai inverted fullback yang bermain di bahagian kiri. Kalau kita lihat dalam season ni, boleh dikatakan Arif Farhan memang mostly bermain di bahagian left back, dan peranan beliau memang mostly lebih kepada inverted fullback. Tetapi boleh dikatakan dalam perlawanan ni beliau berjaya menjalankan tugas beliau dengan sangat baik sebagai seorang left back yang masuk ke kawasan left half space ataupun half space bahagian kiri untuk membantu Moses Atede dalam pembinaan dua pivot di bahagian tengah, yang membantu pasukan Kedah dalam ball progression dalam proses build up daripada bahagian bawah lah. Jadi kita boleh nampak apabila Arif Farhan masuk ke bahagian tengah untuk memberi backup kepada Moses, maka circulation ataupun ball progression di bahagian middle third pasukan Kedah boleh berjalan dengan lancar, dan dalam pada masa yang sama dia boleh memberikan sedikit kebebasan kepada Moses untuk naik lebih tinggi bagi membantu bahagian serangan, dan dalam pada masa yang sama dia juga boleh membebaskan defense Kedah iaitu centre back Boyan Siga dan juga Akmal Zahir untuk naik lebih tinggi dalam fasa build up untuk bertindak sebagai ball playing defender dan untuk bermain dalam fasa defensive high line ataupun defensive line yang tinggi lah. Jadi perkara tu positif sebab kita boleh nampak ada beberapa involvement ataupun perlibatan yang diguna pakai, yang mana pasukan Kedah memulakan build up daripada bahagian bawah kepada bahagian tengah adalah daripada Boyan Siga kepada Moses dengan bantuan daripada Arif Farhan yang sentiasa untuk bermain masuk ke bahagian tengah untuk memberi backup kepada Moses. Jadi sekiranya Moses tinggalkan tempat tu, maka Arif Farhan boleh untuk melakukan defensive duty bagi memastikan sebelum Moses ada masa untuk dia recovery balik dia punya position untuk membantu balik bahagian tengah yang kosong tersebut sekiranya Moses naik lebih tinggi lah. Jadi benda tu positif. Kita boleh nampak yang Arif Farhan berjaya untuk menyeimbangi bahagian tengah dan juga bahagian kiri, dan dia juga banyak untuk ofensif untuk membantu bahagian serangan dengan beberapa hantaran daripada kawasan half space ke dalam D-box. Contohnya kita ambil satu hantaran yang dilakukan oleh Arif Farhan membuka kepada Fazrul. Fazrul ada ruang yang banyak, tapi sayang percubaan daripada Fazrul melambung tinggi. So benda tu positif lah untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah tentang combination play di bahagian defense department, yang mana kalau kita lihat defense department pasukan Kedah pada perlawanan ni, mereka bermain dalam defensive line yang tinggi. Akmal Zahir dan juga Boyan Siga sentiasa berada duduk di half line ataupun di garisan tengah lah. Sebab apa? Sebab mereka banyak involve dengan pergerakan daripada bahagian bawah, dan dalam pada masa yang sama mereka membantu untuk membolehkan Arif Farhan inverted dan membolehkan Wak Amir Rafiq untuk bertindak di bahagian kanan untuk masuk lebih membuat overlapping dan juga memberi supporting play kepada Hidalgo di bahagian kanan. Cumanya daripada segi defensive line yang tinggi ni, kalau kita lihat dalam beberapa game yang lepas, Kedah senang kena counter daripada segi transition. Tetapi untuk game kali ni boleh dikatakan daripada segi awareness untuk bermain dengan high line, boleh dikatakan Kedah berjaya improve that part, yang mana orang kata apa, daripada segi bermain dengan corak defensive line yang tinggi, Kedah berjaya untuk memastikan yang mereka tak buat simple mistake ketika pasukan lawan nak buat
buat counter attack. So kita boleh nampak dalam game ni beberapa kali striker pasukan Penang iaitu Abdul terperangkap di dalam offside trap yang dilakukan oleh pasukan Kedah apabila pasukan Penang berjaya untuk berjaya untuk mematahkan serangan pasukan Kedah dan melakukan counter attack. Maka cuba untuk melorongkan counter attack kepada bahagian serangan, striker pasukan Penang tersebut beberapa kali terperangkap di dalam offside trap akibat daripada high line yang dimainkan oleh pasukan Kedah. So that is a good thing lah. Cumanya boleh kot untuk pasukan Kedah perbaiki lagi daripada segi membuat small mistake ataupun kesilapan kecil di bahagian pertahanan. Sebagai contoh, gol yang dijaringkan oleh pasukan Penang Sony apabila pemain Kedah gagal untuk keluarkan bola dengan baik di dalam kawasan D-box. So benda yang small mistake tu, perkara-perkara kecil, kesilapan kecil boleh dielakkan lagi untuk memastikan yang defense kita lebih teratur. Tambahan pula hujung minggu ni nak lawan dengan pasukan JDT. So kesilapan kecil sebegitu perlu dielakkan lagi lah. Dan pujian sebenarnya harus diberikan kepada Ifwak Akmal juga. Bagi saya untuk game ni, Ifwak Akmal bermain dengan satu corak dan juga game yang bagus sebagai seorang goalkeeper daripada segi reflection, daripada segi positioning, daripada segi reading game dia sebagai seorang goalkeeper. Dia berjaya untuk buat something lah. Dan daripada segi distribution ball pun dia agak bagus. Dia tak mudah untuk gentar apabila cuba di pressure ataupun ditekan oleh pemain-pemain Penang. So dia bertindak dengan menyelamatkan gawang Kedah. Beberapa kali Penang melakukan percubaan tetapi dia berjaya selamatkanlah. Cumanya daripada segi situasi set pieces dia ada tewas sekali, tapi nasib baik gol tak dikira, gol Zomintun. Dan boleh dikatakan itu dia tewas sekali lah. Dan beberapa kali yang lain dia tewas tetapi Palang menjadi penyelamat lah. Kalau kita lihat Rafa Victor dan juga Zomintun pada awal game, boleh dikatakan sepatutnya bola tu dah nak masuk tapi Palang menjadi penyelamat bagi Kedah lah. Tapi overall Ifwak daripada segi open game dia berjaya untuk selamatkan beberapa percubaan daripada pasukan Penang dan juga memastikan gawang Kedah hanya dibolosi satu gol sahaja. So benda tu positif lah. Dan yang seterusnya, perkara yang positif bagi saya untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni adalah daripada segi combination play dan juga bahagian tengah. Bagaimana mereka meletakkan Moses Atede ketika situasi set pieces. Kalau anda lihat dalam perlawanan ni, Kedah dalam situasi set pieces mereka akan cuba untuk overload ataupun melambakkan player di dalam D-box untuk receive the ball, terutamanya daripada segi corner kick ataupun dari free kick lah. Dan perkara ni kita boleh nampak hasil apabila 2 gol Kedah yang terhasil adalah bermulanya daripada set pieces. Dan yang perkara yang paling menggembirakan saya adalah bagaimana Kedah overload di dalam kawasan D-box dan mereka memastikan yang Moses Atede untuk berada di luar kotak penalti untuk melakukan percubaan secara direct apabila bola terbias. Kalau kita lihat daripada situasi gol pertama, Moses juga yang cepat untuk recovery dan juga melakukan percubaan terus sampai ditepis oleh Asfar, goalkeeper Penang. Sebelum bola terbias, Fazrul sambung bola tu dan menjadikan gol pertama. Gol kedua pun adalah hasil kalang kabut daripada corner kick dan bola terbias di luar kotak penalti dan Moses melakukan direct volley terus ke arah gawang Penang untuk menjadikan gol kemenangan. So mostly memang Kedah overload dalam D-box dalam situasi set pieces dan mereka meletakkan Moses as a player yang di luar kotak penalti untuk melakukan percubaan jarak jauh lah. Dan dalam game ni kita boleh nampak ada beberapa kali Moses melakukan percubaan jarak jauh yang boleh dikatakan efisien. Daripada segi teknikal yang dia ada memang bagus. Selain daripada diguna pakai daripada deep line playmaker dengan hantaran-hantaran daripada bahagian bawah, Moses juga boleh digunakan dalam situasi set pieces untuk melakukan percubaan daripada bola-bola terbias. So benda tu positif. Yang keempat, kalau kita lihat daripada segi gameplay Kedah, apa yang kita boleh katakan tentang penggunaan daripada Ott dan juga daripada Fazrul Daniel. Sebenarnya Ott untuk game ni boleh dikatakan work rate dia bagus kan. Dia boleh dikatakan rajin berbanding game-game sebelum ni. Dia banyak involve dengan Hidalgo bagi support. Dia juga banyak involve dengan Pertiban di bahagian kiri. Dia turun untuk bantu buat defensive duty. So that is a good thing. Cumanya kreativiti yang ada pada Ott di bahagian tengah agak terhalang untuk dia bentuk link up play dengan dengan Ifidayu dan juga untuk membentuk combination play dengan Ifidayu. Kita boleh nampak yang untuk game ni boleh dikatakan Ott masih lagi mencari keserasian bagaimana dia nak link dengan Ifidayu as a striker lah. Dan dalam pada masa yang sama, penggunaan daripada Fazrul Daniel yang bertindak sebagai partner Ott, Fazrul Daniel lebih digunakan sebagai shadow striker. Kalau kita lihat yang mana Fazrul Daniel dia akan membuat banyak larian yang bertindak lebih ofensif untuk memasuki ke dalam kawasan kotak penalti dalam fasa ketika Kedah menyerang untuk bertindak sebagai pemain yang sentiasa berada di belakang Ifidayu. Dan disebabkan itulah
itulah kita boleh nampak yang sebenarnya Fazrul Daniel ada lebih daripada 2 peluang yang dia ada, yang mana dia receive the ball daripada bahagian pemain sayap dan juga daripada bahagian tengah di dalam kawasan di box, dan dia ada percubaan yang dia lakukan, tetapi in term of clinical dan bagaimana dia nak execute ataupun melakukan shooting tersebut boleh dikatakan boleh diperbaiki lagi. Tapi satu gol dia skor semalam adalah disebabkan peranan dia yang diberikan untuk bertindak lebih mendalam ke dalam kawasan di box ataupun kawasan kotak penalti lah as a backup player. Tetapi daripada segi receive ball yang banyak ataupun percubaan yang dia ada, dia boleh improve lagi. Kalau tak semalam boleh dikatakan dia boleh skor lebih daripada 2 ataupun 3 gol lah. Tapi sayang lah dia, kalau dia boleh buat hat-trick, tapi dia gagal untuk manfaatkan peluang yang ada. Tapi overall gameplay dia improve lah. Dan untuk kelemahan, yang ni kita nak cerita. Kelemahan yang ketara untuk game ni adalah bagaimana Kedah sebenarnya nak utilize the potential of Ifidayo as a fast nine ataupun as a link up play. Kalau kita lihat dalam overall season, Ifidayo main dekat Liga Super adalah Ifidayo lebih kepada goal poacher ataupun target man, yang mana orang swap bola kat dia gol. Tetapi dalam gameplay pasukan Kedah buat masa sekarang, Ifidayo lebih kepada tactically, yang mana dia banyak drop deeper ataupun dia banyak cover up wide area untuk create space kepada bahagian winger ataupun bahagian tengah untuk go through into the D-box untuk ganti dia punya position. Tetapi daripada create space, Ifidayo berjaya untuk drop deeper, untuk attract defend, untuk buka ruang kepada pemain Kedah exploit kawasan tersebut. Tetapi daripada segi chemistry dan juga combination, kita boleh nampak yang pemain-pemain Kedah di bahagian tengah winger, mereka sebenarnya gagal untuk masuk menggantikan tempat Ifidayo di bahagian serangan. Sewaktu Ifidayo dah create space dan juga attract defend pasukan lawan untuk drop lebih deeper ataupun lebih ke atas lah. Kalau Ifidayo drop deeper, defend pasukan lawan dia drop dia bukan drop dia naik lebih tinggi lah untuk follow up dengan Ifidayo. Tetapi perkara tersebut gagal untuk dieksploitasi oleh pemain-pemain Kedah yang lain apabila dah Ifidayo create space. Jadi kita boleh katakan daripada segi penggunaan Ifidayo untuk bertindak bermain secara sedemikian tidaklah se-efficient sangat apabila mereka tidak ada satu connection antara pemain-pemain yang lain untuk buat off ball movement untuk masuk ke ruang kosong tersebut. Jadi boleh dikatakan Kedah perlukan banyak lagi off ball movement untuk memperbaiki mereka punya positioning in term of player yang bermain di bahagian winger. Janganlah terlalu wide sangat. Apabila bola berada di bahagian central, sepatutnya mereka boleh bermain dengan lebih narrow untuk inverted masuk ke tengah apabila Ifidayo dah drop lebih deeper. So benda tu yang perlu dan midfield pun kena naik lebih tinggi sikit sebab tu Ifidayo drop lebih deeper untuk masuk ke kawasan attacking. So benda tu yang kita kena faham lah, dan itu yang pertama. Bagaimana Ifidayo digunakan dalam fasa untuk membantu untuk create space dan sebagainya, tetapi dia tak efficient sebabkan pergerakan daripada pemain-pemain lain pun agak kurang. So tak boleh mengharapkan. So Ifidayo nak buat game tak boleh apabila pemain-pemain lain tak banyak bergerak untuk masuk ke bahagian attacking third. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada segi attacking Kedah di bahagian winger, iaitu penggunaan Partiban dan juga Hidalgo. Untuk Hidalgo tak ada masalah, cumanya untuk game ni dia boleh dikatakan agak dikawal dengan rapi oleh Adik Raub, yang mana Adik Raub memberikan tight marking kepada Hidalgo yang membuatkan Hidalgo susah nak bergerak, dan dia punya combination play ataupun supporting play daripada Wan Amir Rafiq ataupun Ott agak kurang seperti mana dia bermain dengan Amir Back. So kita boleh nampak yang Hidalgo banyak isolated dan juga banyak tak boleh nak buat apa-apa secara individu sebab memang di tight marking lah. Dan perkara sama berlaku di bahagian kiri iaitu Partiban, yang mana Partiban tentang benda yang bagus tentang dia adalah directness ataupun boleh dikatakan daripada segi corak permainan yang direct untuk attack di kawasan kiri di bahagian wide area. Cumanya apa yang perlu diperbaiki oleh kedua-dua winger ni adalah bagaimana mereka nak buat the final passing, yang mana kalau kita lihat daripada Partiban itu sendiri banyak crossing yang dilakukan dia gagal untuk menjumpai pemain-pemain di bahagian di box ataupun kotak penalti dengan bagus lah. Banyak crossing yang boleh dikatakan agak meliar, yang mana tak memberikan efektif langsung kepada target man untuk receive that ball. So benda tu yang perlu Kedah perbaiki di bahagian attacking third, terutamanya di bahagian winger, untuk improve mereka punya passing, mereka punya crossing untuk mencari mereka punya target man. So benda tu yang perlu Kedah improve lagi next time. Jadi benda-benda ni lah yang Kedah perlu lakukan untuk memastikan yang mereka boleh menjadi nombor 2 dalam saingan Liga Super. Itu je untuk Kedah. Overall game
spirit dah ada, cumanya mereka kena kawal sikit mental sebab nak lawan dengan GDT nanti. So mereka kena kawal lagi mental untuk tak buat simple mistake, tak terprovoke dengan pihak lawan sebagainya. So elakkan buat benda-benda macam tu, jangan mudah koyak lah orang kata untuk Kedah. Untuk Penang, apa yang boleh saya katakan, Penang daripada segi set pieces mereka dah padu. Obviously lah, kalau corner kick tengok mereka boleh challenge area duel, mereka boleh menang kan. Mereka berjaya tanduk 2 kali kena palang, sayang 1 gol tak dikira. So obviously mereka punya set pieces memang padu lah. Dan Osman Fani untuk game ni one of the best man untuk pasukan Penang, yang mana dia punya pressing memang bagus. Dia berjaya untuk meneutralkan dan juga melakukan dirty work di pasukan di bahagian tengah untuk mengganggu rentak performance pasukan Kedah untuk circulate the ball. So bagus, tak ada masalah. Cumanya masalah Penang adalah daripada segi kreativiti, iaitu Adriano, yang mana Adriano tak diturunkan. Kita boleh nampak yang Penang agak struggle di bahagian tengah untuk mereka menyerang, dan kita boleh nampak benda tu. And untuk Abdin untuk Abdin, bagi saya dia bukanlah seorang striker yang bagus sebab positioning dia banyak offside trap, terperangkap dalam offside. Dia punya link up play pun kurang. So Abdin kena improve banyak. Lebih prefer daripada guna Alif Ikmal Rizal, tapi Alif Ikmal Rizal pula duduk kat Malaysia, duduk main, and so mereka tak boleh nak buat banyak lah. Tak ada player yang di bahagian attacking untuk ganti Abdin. So agak kecewa dengan Penang punya cara mainan, tapi overall mereka punya pressing, tight marking, zona marking semua bagus lah. So benda tu positif lah. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.